ada perkara-perkara yang tertentu pendakwah dan pemerintah ataupun ulil amri kena senada, sejalan dan ia sekata. Maknanya pendakwah tak boleh menyanggahi keputusan pemerintah ataupun kerajaan. Kerana kalau pendakwah menyanggahi, berlawan, tak setuju keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan, maka dia akan menimbulkan masalah kepada rakyat. Jadi, saya ulang sekali, dalam perkara-perkara yang tertentu, pendakwah kena sejalan, seiring sekata dengan pemerintah. Dengan syarat, perkara itu tidak bercanggah dengan syarak. Kerana kalau pendakwah tak sejalan, tak seiring sekata dengan pemerintah, maka akan jadi huru-hara keadaan dan suasana. Contohnya, dalam suasana ketika ini, negara sedang berhadapan dengan ancaman COVID-19. Jadi, keputusan yang dibuat oleh kerajaan atau pemerintah, dalam perkara-perkara agama, pendakwah kalau tak setuju lagu mana pun, harap-harapnya simpan rasa tak puas hati itu, jangan dicambahkan, jangan dikontrakan sehingga didengari oleh pengikut-pengikut, akhirnya menimbulkan suasana yang tidak elok di kalangan masyarakat Islam. Sebagai contoh, keputusan kerajaan telah buat keputusan penutupan masjid pada masa genting dan gawat ketika COVID melanda negara pada masa-masa tertentu. Keputusan kerajaan menghadkan bilangan orang pergi masjid. Keputusan kerajaan pada masa yang tertentu menutup atau menangguh sementara solat Jumaat digantikan dengan solat Zuhur. Apakah kerajaan buat keputusan sewenang-wenang ikut hawa nafsu? Tidak. Kerajaan buat keputusan itu dinasihat oleh ulama. Ulama dalam konteks entiti kerajaan adalah mufti-mufti yang bersidang, bermesyuarat, bermuzakarah dan mencadangkan keputusan berdasarkan hukum syarak. Kerana apa? Tentulah mufti-mufti ini memikirkan kesan-kesan kalau tak tutup masjid, kesan-kesan kalau tidak dibuat penjarakan dan seumpamanya. Yang pastinya yang saya nak sebut sini bahawa mufti-mufti yang menjadi ulama tolong memberi penjelasan kepada kerajaan untuk diikuti oleh rakyat. Pastinya mereka buat keputusan dengan penuh kebijaksanaan, bukan ikut hawa nafsu. Mereka berbincang, bermesyuarat, tak ada kitab, buka kitab, tanya ahli pakar, contohnya dalam penjarakan dan seumpamanya. Akhirnya dapatlah keputusan. Maka di luar sana, di kalangan pendakwah-pendakwah ada yang tidak bersetuju kerana kendakalan ilmu mereka. Mereka menyanggah keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Katanya kerajaan zalim tutup masjid, kerajaan berdosa tutup masjid. Ada setengah pendakwah saya dengar tu, perempuan pula tu, dia kata ulama yang nasihat kerajaan tu ulama su, itu ulama jahat yang hanya cari makan, yang jaga perut dan seumpamanya. Jadi saya menyerulah kepada pendakwah-pendakwah dalam perkara-perkara yang sebegini, kita kena senada, kena sejalan dengan pemerintah supaya kehidupan rakyat ni jadi aman dan sentosa. Kalau kita duk pi buat fatwa yang berlainan dengan keputusan dibuat oleh muzakarah fatwa kebangsaan dan seumpamanya, akhirnya ada dua kumpulan aliran masyarakat. Ada yang menyembelahi keputusan pemerintah, ada yang ikut pendakwah itu. Tapi saya yakin dan percaya ramai yang ikut keputusan pemerintah. Satu lagi isu yang telah diputuskan oleh pemerintah berkaitan dengan vaksinisasi ataupun vaksin ini. Maka muzakarah fatwa telah memutuskan bahawa vaksin ini hukumnya adalah harus. Tiba-tiba ada pendakwah yang bercanggah, dikatakan haram. Lepas itu digunakan alasan-alasan yang tak logik, tidak kaji terlebih dahulu. Dikatakan bahawa vaksin ini ada racun, agenda Yahudi dan seumpamanya. Maka saya serulah kepada pendakwah-pendakwah dalam perkara-perkara yang tertentu demi untuk kebahagiaan rakyat jelata, kita bersama dengan pemerintah, iaitu dalam keputusan agama ni dinasihat oleh mufti-mufti kita, maka kita bersama, maka masyarakat akan hidup dengan aman dan damai. Tidak ada lagi lah orang yang kata kerajaan zalim tutup masjid dalam musim COVID, kerajaan zalim menghadkan bilangan orang pergi ke masjid, kerajaan zalim tangguh sembahyang Jumaat dan seumpamanya. Jadi seruan saya kepada pemerintah, kalau kita tak setuju dalam perkara-perkara yang tentu, tangguh sat. Tak setuju itu simpan dalam hati kita. Barangkali apa yang kita tak setuju sebenarnya tak betul. Kerana mufti-mufti mereka berbincang ramai-ramai. Mereka mencari keputusan berdasarkan ilmu yang sebenar. Dalam konteks ibadah,
Saya sebutkan di sini, ibadah ni ada masa kita lakukan dalam keadaan aman, maka kita dapat melakukan dengan sempurna. Ada keadaan tidak aman. Tidak aman tu bukan maksud perang saya. Diancam oleh penyakit pun tidak aman. Maka ibadah dilakukan dalam keadaan yang kurang sempurna. Di situlah ada konsep orang panggil apa? Darurat. Dalam keadaan darurat, maka ibadat yang kita lakukan mesti tak sempurna. Kerana apa? Kerana pada ketika itu keadaan tidak membenarkan kita melakukan ibadat dalam keadaan yang sempurna. Harap-harap pendakwah dan pemerintah hendaklah sekata dalam perkara-perkara yang tertentu supaya umat Islam tidak berbalah sesama mereka. Wallahu alam.